Terima kasih Tuan Sri Speaker yang telah memberi ruang kepada Pulai untuk membahaskan isu GISP ini. Bermula dengan Arkam, Rufaqah dan sekarang ini adalah GSB. Perkara ini telah diambil tindakan pada 1994 apabila aurat Muhammadiyah itu telah dikelaskan sebagai sesat pada waktu itu, tahun 1994. Sekarang masa telah berlalu 30 tahun yang lalu. Ini bermakna bahawa semasa pemutihan 30 tahun yang lalu telah berlaku kegagalan kerana ianya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau kegagalan itu berlaku, apakah pembaharuan pemutihan ini yang dilakukan pada waktu ini untuk tidak mengulangi kesilapan 30 tahun yang lalu? Dan ini melibatkan ribuan mereka yang terlibat. Sekarang ada 625 kanak-kanak pada tahun 2024. Dah berlalu 30 tahun. Ini bermakna bahawa di sana ada ribuan orang yang terlibat dengan aurat Muhammadiyah ini. Jadi pada waktu ini kita nak bertanya kepada Menteri, apakah pembaharuan pemutihan ini yang dilakukan untuk mengelak daripada kejadian ini berulang kembali. Yang keduanya pula nak menyentuh sikit berkenaan dengan tindakan kepada pengikut-pengikut ajaran sesat yang lain. Saya dimaklumkan bahawa isu GISB ini bermula apabila pendedahan dilakukan oleh Mufti Kerajaan Negeri Perlis pada waktu itu. Sedangkan sebelum itu ada banyak laporan-laporan dibuat kepada penguatkuasa agama. Tetapi tidak diambil tindakan. Setelah pendedahan dibuat oleh Mufti, selepas itu barulah ada tindakan dibuat. Ini bermakna bahawa ada kelewatan dari segi tindakan ini, walhal sudah ada laporan-laporan yang dibuat. Kebimbangan pula adalah kalau kelewatan ini berlaku, bermakna bahawa pengamal-pengamal ajaran sesat di luar sana ada lagi yang tidak diambil tindakan. Jadi soalannya adalah, apakah pelan tindakan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini diambil tindakan untuk mengelak daripada isu GSB ini berlaku di negara kita. Yang ketiganya, saya dipahamkan bahawa di dalam amalan GSB ini adanya pernikahan yang menggunakan aurat Muhammadiyah ini. Maharnya adalah aurat Muhammadiyah, bukannya nilai ringgit dan sebagainya. Makna maharnya adalah aurat Muhammadiyah. Itu saya dimaklumkan. Kalau silap, minta maaf. Jika ini berlaku, apa status perkahwinan itu? Isteri ada 4, anak ada 30, tapi maharnya adalah aurat Muhammadiyah yang difatwakan haram, yang difatwakan sesat. Jadi apakah status perkahwinan ini yang telah melibatkan anak yang ramai dan juga isteri yang ramai? Yang keempatnya pula ingin menyentuh juga berkenaan dengan pendekatan ekstrim agama ini yang dilaksanakan oleh GISB ini. Antara yang disebut oleh Menteri tadi adalah pendekatan tabarus, janggut, bulu dan sebagainya dianggap barakah yang dimiliki oleh pemimpin. Zikir aurat Muhammadiyah yang dianggap mulia. Ikut saja apa arahan-arahan daripada pemimpin-pemimpin mereka. Nikah 2 kali. Kenapa nikah 2 kali? Sebab nikah yang pertama adalah nikah dengan kumpulan dia. Nikah yang kedua adalah nikah dengan Jabatan Agama Islam untuk mendapatkan sijil nikah. Maksudnya dia tak mengiktiraf Jabatan Agama Islam, dia tidak mengiktiraf kerajaan yang ada kerana pada pandangan dia kerajaan itu tidak valid, tidak betul pada tafsiran mereka. Jadi ini Speaker, saya ingin juga menyentuh bahawa pendekatan ekstrim ini bukan saja berlaku kepada kumpulan-kumpulan ekstremis agama. Dia juga boleh berlaku kepada pertubuhan-pertubuhan yang lain seperti mana pertubuhan politik.
Mungkin juga apabila kita tidak mengiktiraf kerajaan, kita tidak menganggap kerajaan itu benar, maka kita tolak kerajaan itu, dia tidak mahu menerima sistem yang ada. Itulah juga mungkin berlaku perceraian akibat daripada perbezaan politik. Dulu pernah berlaku sembahyang dua imam dan sebagainya. Jadi di sini adalah pendekatan yang terbaik adalah pendekatan yang sederhana, rahmah kepada semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang keempatnya, Speaker, saya ingin juga menyentuh zaman pula dalam PAS lah kita ada tanggungjawab kepada rakyat untuk menjelaskan dasar-dasar kerajaan ini. Contohnya adalah isu GSB ini. Contohnya adalah aurat Muhammadiyah. Tetapi, Speaker, kita sedikit rasa kecewa sedikit. Sebab ahli-ahli politik ini, sama ada ahli parlimen ataupun ADUN yang dilantik oleh rakyat negara ini, tidak dibenarkan untuk memberikan penerangan dalam masjid dan surau. Jadi kita nak, macam mana kita sebagai ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri daripada kerajaan untuk menyampaikan dasar-dasar kerajaan, menyampaikan maklumat-maklumat yang sahih daripada kerajaan jika kita tidak dibenarkan untuk berucap di tempat di masjid dan surau. Masa habis. Okey, last sekali adalah mohon supaya dipertimbangkan semula perkara ini supaya kita boleh memberikan maklumat-maklumat jelas kepada rakyat. Terima kasih. Baik. Seterusnya